Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? InsyaAllah pada malam ni moga-moga yang lebih baik daripada sebelum-sebelum, insyaAllah. Kalau ada apa-apa boleh dengar, insyaAllah boleh dengar. Minta tolong respon kalau boleh dengar. Baik, insyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan pilihan Allah. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita memenuhkan lagi umur kita, sisa-sisa umur kita ini dengan dalam keadaan kita beriman, dalam keadaan kita Islam. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mempertingkatkan kesyukuran kita. Kita mempertingkatkan, memperdalamkan syukur kita kepada Allah sehingga ke saat ini Allah masih memberikan umur kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita umur supaya kita ini sebenarnya berkesempatan untuk kita perbaiki diri kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki segala kesilapan kita, dan kemudian kita nak kembalikan kalau ada kezaliman yang kita lakukan, mungkin ada wang yang pernah kita ambil dan sebagainya. Jadi Allah SWT memberikan kita peluang untuk hidup supaya kita perbaiki diri kita. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada kita hidup supaya kita boleh menikmati dunia. Kerana dunia ini tidak ada apa-apa artinya, melainkan hanyalah merupakan tipu daya sahaja. Jadi Allah bagi kita hidup bukan supaya kita menikmati kereta kita, rumah kita, menikmati apa yang ada di sekitar kita ni. Hanya sekadar nak menikmati keseronokan yang ada. Walaupun kita diberikan nikmat untuk kita nak rasa seronok tadi, tapi nak sebut sini sebenarnya hakikat yang paling penting bila Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup, kesihatan, kekayaan ataupun ada kemampuan-kemampuan tertentu supaya kita perbaiki diri kita. Itulah hakikatnya. Sebab itulah dalam satu hari kalau kita tidak baiki akhlak kita, baiki ibadah kita, tidak perbaiki kehidupan kita, perjuangan kita, kita tak perbaiki dakwah, tarbiyah, jihad, dan juga tidak memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita, maka kita bimbang kita akan berada dalam keadaan kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menggunakan dan memanfaatkan sisa-sisa umur kita ini untuk melakukan perkara-perkara yang memberikan keberuntungan, kebaikan untuk akhirat. Kerana manusia hari ini berlumba-lumba dengan dunia, leka dengan dunia. Manusia hari ini sedih bila dia kehilangan dunia, dia gembira bila dia mendapat dunia, dia tenggelam dengan dunia, dia lupa bahawa dunia hanyalah merupakan tempat ujian. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, pada sekian para sahabatnya,
pada semua mereka yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke akhir zaman. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung sedikit daripada apa yang telah kita bincangkan, daripada perkara-perkara yang mengenai dengan suasana hati kita, dalam rangka kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suasana hati. Hari ini ramai orang yang beribadah, duduk dalam tarbiyah, menjadi orang yang salihin, berjalan menuju kepada Allah, tetapi hakikatnya mereka tidak merasai nikmat berada di atas tarbiyah tadi, berada di atas jalan Allah tadi. Mereka terputus jiwa-jiwa mereka, mengakibatkan iman yang ada tidak memberi kesan dalam amal. Iman tidak memberi kesan dalam amal, menyebabkan amal terputus, menyebabkan amal tidak tertingkat, menyebabkan kita futur. Dan di sinilah kita penting untuk membuat muhasabah dan meneliti tentang keadaan kita. Maka perkara yang paling penting sekali ialah suasana hati kita. Hati yang ada di dalam ni. Bagaimana suasana hati kita? Kita jaga dia, kita pelihara dia, ataupun kita biarkan dia leka, lalai, kita biarkan dia keras. Jadi inilah perkara yang kita nak kena tengok insya-Allah. Kita telah pun berbincang mengenai dengan mufatahah, itu bagaimana seseorang itu nak memulakan perjalanannya bertemu dengan Allah, dia membukakan hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah pun berbincang tentang muwajahah, bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak saling merasakan diri kita ni sebagai hamba, dan kita tidak berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sedetik. Dan kita pun telah berbincang tentang mujalasah, yang telah kita bincang ini memasuki kali yang ketiga. Kalau tak silap saya, mujalasah ini. Dan pada hari ini kita nak kena rasa bagaimana mujalasah ini itu kita bersama Allah dalam majlis. Maknanya majlis tarbiyah. Hakikat tarbiyah itu dia bukanlah hanya sekadar program. Kita ikut program, kita ikut usrah, kita ikut program halaqah, kita ikut program baca Quran, taranum Quran. Tetapi hakikat tarbiyah itu ialah apabila program tersebut ataupun suasana yang ada pada masa itu ataupun pada masa ini, pada masa ketika kita melakukan aktiviti itu menyentuh hati kita dan menyebabkan hati kita berlaku suatu suasana yang mengingati Allah. Dia panggil zikrullah. Suasana yang sentiasa teringat dengan Allah, bersama dengan Allah. Suasana yang merasakan bahawa dia bersama dengan Allah, merasai kewujudan Allah, kehebatan Allah, itu zikir. Maka apabila suasana zikir itu lahir dalam hati dia, maka barulah jadi program itu berkesan. Program yang kita lalui itu berkesan. Qada dan qadar, takdir Allah yang kita lalui berkesan. Apabila kita melihat sesuatu, kita menghadapi sesuatu dalam keadaan hati kita berzikir, mengingati Allah, merasai Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Ini adalah perkara yang kita nak kena faham, bahawa inilah salah satu inti kepada mujalasah, iaitu bagaimana seseorang itu sentiasa bersama dengan Allah, bermajlis dengan Allah. Kalau kita nak bayangkan bermajlis dengan Allah ni, kalau kita nak umpamakan dengan program kita di dunia ini, dengan kawan-kawan kita, sahabat kita, bermujalasah, kita bermajlis dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, kita bersama-sama dengan mereka. Kita merasai kehadiran dia, kita merasai kehangatan hubungan hati kita dengan sahabat-sahabat kita, dengan keluarga kita. Ini maksudnya kita bermujalasah. Maknanya bukan hanya sekadar kita ingat kawan kita. Kalau kawan kita tu duduk di tempat yang jauh, bukan saja ingat, tapi kita kata bermajlis ni, kita bersama dengan dia, kita melihat dia, kita merasai kehadiran dia, kita merasai sentuhan kasih sayang dia, sentuhan mesra dia, sentuhan bagaimana dia bersama kita. Kita rasa itu mujalasah. Itu maknanya hati kita merasai bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, merasai keagungan, kehebatan Allah, merasai bahawa bagaimana kita ni diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mujalasah. Dan mujalasah ni kita dah bincang yang lepas, dia ada dua asas yang kuat, inti yang kuat, iaitu yang pertama zikrullah. Dan hakikat zikrullah yang kita nak rasa dalam hati kita, zikir
Bukan hanya sekadar lidah, lisan, tetapi zikir sampai peringkat di dalam hati kita merasai keakraban kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda yang penting dalam tarbiyah. Jadi sebab itu kalau kita tidak boleh merasai kehadiran Allah, kewujudan Allah, kebersamaan dengan Allah, maka walaupun program itu program yang hebat, penceramahnya luar biasa, tapi tidak akan ada hidayah Allah bersama kita. Dan hati kita kosong. Sebab itu kita nak kena melihat. Dan saya telah menjelaskan tentang mujalasah ni pada pertemuan-pertemuan kita yang sebelum ini. Dan saya nak sambung sedikit pada hari ini dengan kita nak memahami salah satu lagi daripada suasana-suasana yang dimaksudkan dengan mujalasah. Kita bersama dengan Allah di dalam satu majlis. Iaitu maknanya hidup kita ni, kita menghadap ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, kita pusing ke mana sahaja, kita sentiasa bersama Allah. Bukan sahaja bersama Allah, kita merasai kewujudan, kehadiran Allah, kebersamaan dengan Allah, merasai. Kita tak boleh nampak Allah, kita tak boleh tengok Allah, tak boleh nak mendengar dengan fizikal, tak boleh. Tetapi kita boleh merasai. Dan salah satu perkara yang kita nak sebut pada hari ini sebagai salah satu jalan tarbawi, jalan yang boleh mendidik kita, jalan yang boleh meningkatkan diri kita, merupakan jalan untuk kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, ialah apabila hati kita bermujalasah melalui syukur, melalui kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suasana hati. Apa maksud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maknanya suasana hati kita yang sentiasa gembira. Suasana kita yang hati yang sentiasa gembira dan sentiasa sedar bahawa nikmat yang Allah beri itu lebih daripada kepayahan, kesusahan kita. Suatu yang kita tak suka. Nikmat tu Allah bagi lebih. Kalau Allah bagi kita sakit pun, dalam sakit tu ada nikmat. Dalam sakit tu ada nikmat. Ini suasana syukur. Syukur ni bukan satu perkataan yang kita kata terima kasih. Walaupun kita boleh definisikan sebagai terima kasih, tapi hakikatnya syukur dalam hati kita ialah kita nak merasai satu perasaan gembira, satu perasaan tenang, satu perasaan yang kita rasa hebat bersama Allah, dan kita merasakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu minggu yang lepas kita telah membincangkan salah satu kalimah yang kita sebut, ma minallah ilaina wa ma minna ilallah. Ini kata-kata para ulama, ini bukan hadis Nabi. Yang iaitu apa yang digambarkan oleh para ulama kita ketika kita ingin memaksudkan zikrullah, mengingati Allah, dan memaknakan berfikir, tafakur pada Allah ini, benda yang paling asas ialah kita nak kena fikirkan, kita nak kena zikirkan, ingatkan, rasai apa yang telah Allah berikan pada kita dan apa yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah berikan kepada kita. Ini suatu suasana yang kita nak rasai kewujudan, kehadiran Allah. Contohnya kita melihat dengan mata. Kita bukan hanya nak tahu kita boleh melihat, kita boleh nampak apa yang ada di depan kita. Tetapi kita nak merasai, kita melihat tu pun dengan taufik, dengan inayah, dengan kudrah, iradah Allah, dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, dengan anugerah Allah. Melihat tu dengan kuasa Allah. Kita nak merasai bagaimana Allah bagi kita mata. Bukan untuk melihat, tetapi untuk memandang dengan pandangan iman. Iaitu kita nak merasai bagaimana dengan mata itu Allah bersama kita. Maksudnya kita melihat tu dengan mata, dengan kuasa Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan dia tadi itu kita telah pun insya-Allah sampai kepada peringkat pada hari ini, dan kita akan sambung. Maka pada malam ini saya nak memulakan dengan kita nak merenung, berfikir. Mujalasah. Saya nak panjangkan sikit mujalasah ni kerana apa? Kerana mujalasah ni proses. Proses yang kita sekarang sedang lalui. Kita sedang lalui sekarang. Jadi sebab tu kita nak kena menghayati proses ni betul-betul. Nak memahami betul. Barulah hati kita terisi. Kalau tidak, hati kita tidak terisi. Kita baca Quran, kita rasa kosong. Kita rasa keras hati kita. Tak rasa apa-apa. Rasa penat ni. Letih. Kita sembahyang rasa kosong, letih.
Kan kita berbincang-bincang majlis ilmu, tengok kita, kalau kita terasa pun sekejap sangat sebab tidak terisi. Maka kita nak kena memahami akan maksud-maksud suasana dalam hati kita ini yang dimaksudkan mujalasah pada hari ini. Kita nak tengok. Yang lepas saya minta tuan-tuan perempuan, siapa yang terlepas sebagainya, tolong tengok kuliah-kuliah yang lepas, yang sebelum ni. Contohnya, ambil catatan, tengok. Sebab saya buat ni bersambung. Saya memang sambung. Dan apa yang saya buat ni, insya-Allah, Allah izin dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil daripada ulama-ulama, kita gabungkan daripada kitab-kitab ulama yang ada. Banyaklah kitab-kitab yang saya cuba gabungkan, insya-Allah. Ini semua taufik Allah. Baik. Sesiapa yang tidak mensyukuri nikmat. Ini kita nak kena rasa. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, maka sesungguhnya dia telah menghalang untuk nikmat itu daripada kekal pada dia. Maknanya nikmat ni, kalau kita tidak syukur pada nikmat ni, dia akan menjadi satu penghalang. Nikmat itu akan terputus. Ini hari ni kita nak cerita pasal nikmat. Nak cerita macam mana kita nak bersama dengan Allah dengan nikmat yang Allah bagi. Hari ini syukur. InsyaAllah akan datang, saya akan buat, akan sambung lagi bagaimana bila kita kufur. Kufur berkatnya bagaimana bila kita Allah bagi nikmat, tapi nikmat tu jadi racun pada kita. Istidraj. Ini suatu tajuk yang menakutkan. Saya tak nak buat pada malam ni, saya nak buat pada khas tajuk tu saja. InsyaAllah yang akan datang. Besok ke ataupun bila kita akan buat ni, kita akan buat tajuk tu. Sesiapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, siapa-siapa yang tak boleh rasa gembira, rasa seronok dengan nikmat yang Allah beri kepada dia, kerana Allah merasai Allah memberikan tadi, maka sesungguhnya dia telah melintangkan diri dia, telah menghalang diri dia untuk supaya hilang nikmat itu. Nikmat itu tidak akan kekal. Maka sesiapa yang telah mensyukuri nikmat, kita ada nikmat, maka kita syukur nikmat itu, maka dia telah mengikat nikmat itu. Ini rahsia. Kalau kita nak nikmat itu berkekalan, nikmat berkekalan tadi, maka kita naklah bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, maka Allah akan cabut nikmat tersebut. Asyukru qaidu mawjud wa sayyidul mafqud, faman syakara an-ni'mah faqad qayyadaha wa man kafaraha faqad ta'araddaha li zawaliha. Syukur itu merupakan pengikat kepada nikmat. Ini tuan-tuan, kita nak bersama dengan Allah dalam hidup kita dengan syukur. Orang yang sedikit atas muka bumi ni orang syukur. Saya akan tunjuk nanti macam mana, kenapa sikit sangat orang bersyukur. Syukur merupakan pengikat nikmat. Bila kita nak nikmat itu kekal pada kita, maka hendaklah kita bersyukur. Dan juga syukur itu akan mengikat nikmat yang telah ada dan akan memancing nikmat yang belum ada. Dengan bersyukur, Allah tambah. Maknanya Allah kekalkan nikmat dan Allah tambah. Maka siapa yang kufur, dia telah menghilangkan nikmat. Siapa yang kufur, dia telah menghilangkan nikmat. Jadi hari ini kita nak tengok nikmat syukur dan kufur nikmat. Apa maksud syukur, apa maksud kufur dalam konteks hati kita. Kita nak muhasabah hati kita, tengok. Kita ni orang yang bersyukur yang sedikit itu, ataupun wa'iyazbillah kita orang yang kufur kepada nikmat Allah yang ramai yang ada di hadapan kita. Baik, yang pertama sekali kita cuba tengok apa nikmat yang wajib kita syukur. Apa nikmat yang ada dalam hati kita, kita nak kena rasa nikmat tu wajib kita syukur. Wajib kita syukur. Maknanya kita nak rasa tenang, rasa gembira dengan nikmat yang Allah beri. Kerana Allah beri nikmat, bukan kerana nikmat tu, tapi kerana Allah bagi nikmat pada kita. Baik. Yang pertama sekali nikmat duniawi, nikmat dunia. Nikmat dunia, nikmat segala nikmat dunia lah. Kita nak sebut kat sini perkara-perkara yang Allah beri, harta kita, kesihatan kita, rumah kita dan dunia yang ada kita rasa sekarang. Ini kita kena syukur. Dan kemudian nikmat sihah, contohnya jasmani kita, jasad kita. Nikmat afiah. Jadi nikmat sihah, nikmat dunia ini mengandungi dua. Yang pertama sekali al-afiah. As-sihah dan afiah. Afiah ni maknanya apa? Maknanya kalau kita kata nikmat duniawi ni yang fizikal, afiah ni yang rohiyah. Afiah ni yang menyempurnakan yang fizikal tadi. Yang menyempurnakan fizikal tadi. Contohnya kalau nikmat fizikal, contohnya ada rumah, tempat tinggal.
Rumah tempat tinggal ni rumahnya nikmat dunia, ada rumah. Tetapi afiah ada di mana? Kesempurnaan. Rumah tadi menjadi masjid, menjadi tempat ibadah, tempat dia dekat dengan Allah. Maka nikmat tadi menjadi afiah. Menyampai kepada kesempurnaan. Dia ada anak. Ya, dia ada anak contoh. Nikmat ada anak. Tapi anak yang macam mana? Anak yang berbakti pada dia. Anak yang membantu dia. Anak yang soleh-solehah. Ini anak yang soleh-soleh tu yang afiah. Nikmat yang afiah. Yang menyempurnakan nikmat fizikal. Ada anak satu nikmat. Tetapi anak yang macam mana? Anak yang derhaka kat kita? Anak yang pukul kita? Anak yang buat jahat pada kita? Ataupun anak yang berbakti? Pasangan. Contohnya ada zaujah. Ada zauj, ada zaujah. Ada pasangan. Suami isteri. Ada suami atau ada isteri. Maka pasangan yang macam mana? Pasangan yang boleh menyenangkan kita. Yang membantu kita. Itu afiah. Itu maksud afiah. Bukan hanya sekadar ada isteri, ada suami. Tapi isteri suami yang menyenangkan kita. Ada orang kata, nikmat fizikal. Dia kata, baik aku poligami, kahwin 4. Kan? Kahwin 4. Tetapi, malangnya bila kahwin 4, tak dapat afiah. Tak sempurna afiah pula. Itu masalah. Kan ada orang, kan, kahwin 1, dia dapat al-afiah. Maknanya dia dapat sekali kita kata kebatinan, kerohanian dia dalam perkahwinan. Ada orang kan banyak isteri tapi tak dapat. Kenapa? Dia adalah sebab-sebab dia. Ada sebab-sebab dia. Benda ni juga kita boleh bincang nantilah. Tapi nak sebut kat sini nikmat, nikmat. Jadi kita melihat isteri pasangan kita menyenangkan kita, menyenangkan kita, membantu kita, memberikan kita perasaan rasa tenang bersama dia. Dan kehidupan, contohnya hidup, nikmat hidup. Apa maksud hidup yang afiah? Hidup yang serba cukup. Walaupun tak kaya, tak banyak duit, tapi cukup. Nak bayar bil, ada je duit. Cukup je duit. Keretanya rosak. Bila rosak, masa bila dia ada duit, dia rosak. Tak ada duit, dia tak rosak. Contoh. Mencukupi. Serba cukup. Walaupun dia tidak ada wang yang banyak, harta yang banyak. Ini nikmat afiah. Kemudian harta yang halal. Harta yang halal. Jadi harta yang halal dan sebagainya kita kena syukur. Tapi kalau harta yang halal, yang haram macam mana? Kalau yang halal wajib kita syukur, dapat duit halal kita wajib syukur. Kalau yang haram, boleh tak kita sebut alhamdulillah menang toto, kan, kita menang toto alhamdulillah, kan, boleh tak? Jadi haram kita bersyukur dengan harta yang haram. Haram kita bersyukur dengan harta yang haram. Kenapa? Kerana harta yang haram itu bukan nikmat. Harta yang haram itu azab. Harta yang haram itu azab. Itu bukan nikmat. Jadi kita tahu benda itu haram. Kita dapat menang loteri. Katakan kita kata ini, syukur ke Allah aku menang loteri. Tak boleh. Haram bersyukur dengan benda yang haram. Jadi sebab itu nak sebut kat sini, haram itu, benda yang haram itu tak boleh kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah saya dah menang daripada sekian-sekian. Menang tu menang yang haram contohnya. Tak boleh. Baik. Jadi nak sebut sini, nikmat dunia kita kena syukur. Ini wajib syukur. Wajib. Telinga kita boleh berfungsi. Mata boleh berfungsi. Hidung boleh sedut. Tak ada masalah. Kan? Kesihatan dan sebagainya. Kemudian, nikmat al-afiyah fil hayah. Al-afiyah, kita tambah nikmat al-afiyah kat dunia ni. Seperti apa? Ilmu. Ilmu. Kita ada ilmu yang boleh kita amalkan. Ada amalan-amalan yang boleh istiqamah. Kita ada takwa, kita kenal Allah, makrifat kepada Allah. Kita mula kenal Allah, sifat Allah. Itu semua nikmat. Ini semua nikmat kita kena syukur. Kita boleh sembahyang, kena syukur. Jangan kita rasa sembahyang tu satu khidmat ke Allah. Bukan kita berkhidmat kepada Allah. Kita khidmat pada diri kita sendiri. Jadi, nikmat al-afiyah. Kemudian nikmat akhirat. Bukan saja nikmat ilmu, makrifat Allah kenal tadi, kita kena juga nikmat yang akhir. Apa maksud nikmat akhirat di sini? Di dunia ni, apa maksud nikmat di dunia ni, nikmat akhirat? Iaitu, contohnya, amalan-amalan kita yang kita buat sikit, tetapi Allah bagi pahalanya besar. Contohnya bulan Ramadan, kita dapat Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Contohnya, lebih baik daripada 1000 bulan. Banyak pahalanya. Sembahyang sunat dapat pahala sembahyang wajib. Jadi kita sembahyang sunat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh, solat sunat. Kan? Qabla subuh itu. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu nikmat. Nikmat yang besar.
Nikmatnya besar. Menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Besar pahalanya. La ilaha illallah besar. Ini semua nikmat akhirat. Kita kat dunia tak dapatlah duit sekeput-sekeput, tapi kita dapat akhirat. Jadi ini juga nikmat kena kita syukur juga. Bila kita boleh menyebut zikrullah, bila kita baca Quran, dalam hati kita nak kena ada rasa syukur. Apa syukur ni? Perasaan redha, rasa gembira, rasa tenang, rasa seronok, rasa terima kasih pada Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Hati kita gembira, tenang bila kita boleh baca Quran, bila kita boleh solat, bila kita rasa tenang, nak rasa tenang. Kenapa? Ini Allah bagi nikmat, taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ini adalah nikmat-nikmat yang ada, antaranya yang kita sebut ni wajib kita syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kamu syukur, maka Allah akan tambah nikmat dia. Dan bila kamu kufur, maka Allah akan bagi azab dengan azab yang pedih. Baik, nombor satu, suasana hati yang merasai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang penting. Ini kita kena rasa malam ni. Kita nak kena rasa sebenarnya tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah. Bila kita bincang yang lepas, bagaimana kita kata, kita nak bandingkan apa yang Allah bagi pada kita dengan apa yang kita nak persembahkan pada Allah. Yang kita nak persembahkan pada Allah sebagai ibadah kita. Jauh. Allah sentiasa memberikan nikmat pada kita dan kita mempersembahkan pada dia apa yang kita mampu, sikit-sikit macam itu je. Tuan-tuan rahmati Allah, sebab itulah saya nak sebut kat sini. Orang yang telah diberi nikmat, kita ada nikmat, tetapi kita kufur, kita melakukan maksiat. Dengan nikmat kita buat maksiat, maka itu satu yang bahaya. Satu yang bahaya. Apabila kita diberi Allah nikmat, nak makan ada, nak minum ada, nak belajar ada, nak bekerja ada, semua ada. Kan, kesihatan pula bertambah-tambah sihat. Kan? Bertambah-tambah kuat, bertambah-tambah kebaikan. Nak buat apa-apa mudah contohnya. Tapi kita masih kekalkan kejahatan kita. Berhati-hati. Berhati-hati. Ini namanya istidraj. Saya akan bincang lepas ni. Tajuk hari ni, the next one, kita akan bincang tajuk istidraj, tuan-tuan. Suatu yang menakutkan. Baik. Jadi kita nak sebut kat sini, yang pertama sekali, nikmat dunia, nikmat akhirat, nikmat al-afiyah, kita nak kena rasa. Kita kena rasa. Semua yang ada dalam diri kita nak kena rasa. Hati kita nak kena rasa ni. Kita boleh tengok, boleh bercakap kan. Ini nak kena rasa. Tengok anak-anak kita, nak kena rasa. Rasa sayang Allah kat kita. Dan kita nak rasa sampai kita sayang Allah. Sampai kita sayang Allah. Timbul perasaan sayang pada Allah. Ini maknanya orang yang boleh bersyukur, akhirnya dia akan sayang pada Allah. Baik. Kemudian lawan kepada syukur ni kufur. Ini suasana yang ada pada majoriti. Jadi suasana ini juga kita kena bincang pada malam ni. Kenapa? Kerana kalau kita tidak berhati-hati, kita akan mengikuti arus yang ada pada hari ini. Apa arus pada hari ini? Dia ada Islam. Dia kata dia beriman. Dia kata dia orang yang bertakwa. Dia kata dia orang yang mengamalkan Quran. Tetapi rupanya hatinya kufur pada Allah. Hatinya kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula dengan kufur nikmat. Jadi suasana kufur nikmat ni sebenarnya kafir nikmat ini adalah merupakan suasana yang perlu kita berhati-hati di dalamnya. Bagaimana? Yang pertama sekali, termasuk dalam kufur nikmat itu, hati yang kufur berpaling daripada nikmat Allah itu ialah apabila Allah memberi nikmat pada dia, memberi satu kesenangan, satu yang manfaat pada dia, satu yang disuka, rezeki kepada dia, dia menggunakannya untuk maksiat. Bila kita ada nikmat, Allah bagi nikmat, kita guna untuk maksiat, tanda hati itu kufur nikmat. Hati itu kufur nikmat. Sebab hati itu raja. Contoh, kita ada kesihatan. Allah bagi kita sihat. Kita buat maksiat dengan kesihatan itu. Kita buat macam-macam lah. Mata boleh melihat, kita tengok benda yang haram. Telinga boleh mendengar, kita dengar benda yang haram. Lidah boleh bercakap, kita bercakap yang haram. Itu kufur nikmat. Apabila seseorang itu melakukan maksiat dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, hakikat suasana hatinya kufur. Kufur nikmat. Hatinya itu kufur nikmat.
Itu bahaya. Sebab tu kita nak kena hati-hati. Ini dia kata takwa. Kena hati-hati tengok hati kita, mata kita. Sebab tu bila kita buat maksiat, cepat-cepat istighfar. Kerana maksiat itu bukan hanya maksiat itu dosa, tetapi kufur nikmat itu dosa. Itu ada dua, dia double. Dia double. Tapi ni Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Kita minta ampun, kita minta maaf ke Allah, minta ampun ke Allah, bertaubat pada Allah, Allah ampunkan dosa kita. Ni Allah sayang kat kita. Baik, mata kita. Berapa banyak mata kita tak jaga? Yang laki-laki lah, perempuan. Kan? Mungkin lidah. Kan? Mungkin sebagai kita hati. Kan? Ni. Apabila Allah bagi nikmat kepada kita dan kita menggunakan nikmat itu untuk melakukan maksiat, maka ini dikatakan sebagai kufur nikmat, termasuk kufur nikmat. Jadi maknanya bila kita bermaksiat itu sebenarnya kita telah kufur nikmat. Allah bagi kita kekuatan, kita buat maksiat. Ini nombor satu. Ini perkara yang berlaku pada orang kita pada hari ini. Dia sembahyang, tapi dia buat juga benda maksiat. Dia tak rasa maksiat yang dia buat tu masalah. Dia tak rasa. Baik. Yang kedua, ataupun menggunakan nikmat yang Allah beri kepada dia bukan kepada maksiat, tetapi membawa kepada maksiat. Dia buat sesuatu, nikmat dia ada kat dia tu, dia buat sesuatu, bukan dia buat maksiat, tapi perkara yang dibuat itu membawa kepada maksiat. Ini pun juga kufur nikmat. Ini juga kufur nikmat. Suasana hati yang kufur nikmat. Maknanya, apabila dia telah mendapat sesuatu yang halal, contohnya duit gaji dia. Dia bekerja elok-elok sebagainya, akhirnya dapat duit gaji. Kalau duit gaji itu yang halal tadi, duit gaji yang halal, dia beli benda yang haram, contohnya beli arak, dia main judi contohnya. Maka itu maknanya dia menggunakan perkara yang halal nikmat itu untuk benda maksiat, itu yang nombor satu tadi. Maka yang kedua ini, duitnya halal, duit gajinya, maka tiba-tiba dia membeli sesuatu yang membawa kepada kesombongan. Menjadi dia ujub, dia menjadi sombong, takbur, riak. Dengan duitnya halal. Duitnya halal, tetapi dia beli barang-barang yang boleh membawa dia kepada riak. Contoh pakaian. Pakaian, dia beli pakaian yang boleh membawa kepada riak. Contohnya, membawa kepada sombong. Membawa kepada takbur. Maka ini juga dinamakan kufur nikmat. Maknanya apabila kita ada sesuatu yang Allah bagi, nikmat yang Allah bagi, kita buat sesuatu tetapi sesuatu itu boleh membawa kepada yang Allah haramkan, maksiat. Maka itu juga dinamakan kufur nikmat. Di sinilah warak. Di sinilah warak. Jadi kita bukan hanya sekadar kita dapat rezeki yang halal, dan bukan saja kita tidak melakukan yang haram, tetapi kita melakukan perkara yang halal tetapi boleh membawa kepada haram. Maka ini juga disebut sebagai kufur nikmat. Tuan-tuan, kufur nikmat ni bahaya. Kenapa kufur nikmat ni bahaya, tuan-tuan? Kenapa? Kerana dia boleh membawa kepada istidraj. Tajuk istidrajnya menakutkan, tuan-tuan. Saya akan bawa lepas ni. Tapi sebelum sini kita kena tengok. Ini suasana hati. Kadang-kadang hati kita tak sensitif. Kita tak jaga. Kita tak jaga sehingga akhirnya apabila kita melakukan sesuatu itu, rupa-rupanya bawa kepada benda yang haram. Maka kita kena merasakan bahawa itu adalah merupakan perkara yang membawa kepada kufur nikmat. Dan yang ketiga, perkara yang membawa kepada kufur nikmat juga ialah apabila kita tak rasa dalam hati kita. Kita tak sedar. Kita tak perasan. Kita tak mengetahui bahawa nikmat ini daripada Allah. Kita tidak merasai bahawa nikmat daripada Allah, tidak merasai bahawa apa yang ada pada kita daripada Allah, itu juga kufur nikmat. Itu pun kufur nikmat. Maknanya kita nak berjalan menuju kepada Allah ni, dalam bahagian syukur ni, kita nak kena halusi syukur kita. Supaya apa? Supaya cahaya-cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan memancar dalam kehidupan kita. Supaya cahaya-cahaya taufik Allah memancar dalam kehidupan kita. Sebab kufur ni dia akan menutup. Kita tak perasan, rupanya dosa. Baik. Contohnya, kita sangka bahawa bila kita dapat duit tu daripada syarikat kita yang bagi.
bos kita yang bagi. Kita rasa duit tu daripada dia. Merasai nikmat itu daripada usaha kita. Kita rasa kita dapat duit, kita dapat berjaya buat projek apa sebagainya. Ini usaha aku ni, usaha aku. Usaha aku yang bagi aku berjaya ni. Ataupun pekerjaan aku, pengurusan aku, kepimpinan aku, kepandaian aku yang menyebabkan aku dapat benda ni. Aku dapat benda ni sebab aku pandai. Aku dapat benda ni sebab aku networking aku bagus. Sebab yang dikatakan. Sebab itu yang dinampak sebagai yang memberi nikmat pada dia. Bukan Allah. Bukan Allah. Maka apabila kita merasai sebab itu yang memberi nikmat kita tadi, kita tak merasai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi sebenarnya, kita lupa bahawa semuanya itu adalah daripada Allah, maka ini juga sebahagian daripada kufur nikmat. Jadi dalam orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak bermujalasah dengan Allah, dia nak berada dalam majlis Allah. Bayangkan kita duduk di dalam satu majlis, kan, kita duduk dalam satu majlis, kemudian dalam majlis itu tuan rumah bagi kita makan, bagi kita minum. Tuan rumah bagi kita makanan yang sedap, dia masak special, kambing golek contohlah, kambing biryani contohlah. Orang suka makan kambing. Yang setengah orang tak boleh makan kambing lah. Kan? Ataupun durian, musang king ke apa, ikutlah. Benda yang sedap, yang dia punya. Dia bagi, tuan rumah bagi. Tiba-tiba kita kata, nasi ni beli dekat kedai acong sana, beli kat kedai biryani sana. Ini biryani gam Batu Pahat ni bukan, dia tak cakap, dia kata bukan tuan bagi. Agaknya apa kata tuan tu. Jadi sebenarnya kita kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita kata aku dapat duit ni sebab usaha aku, sebab usaha aku, sebab yang bagi. Sebab yang bagi. Asbab yang bagi. Kita yakin dengan kerja kita ni, saya bekerja keras, sebab itu saya bagi. Sebab yang bagi bukan Allah. Tak mau sebab. Kan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan makam asbab di dunia ni, tapi yang beri tu Allah. Ini akidah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita kata kita ni yang boleh ni, dia boleh jadi Mu'tazilah. Macam-macam lah sekarang ni. Baik. Jadi sebab tu apabila kita tidak menyedari, hati kita tak rasa, tidak memahami, tidak mengetahui bahawa segalanya minallah, daripada Allah, maka itu juga termasuk kufur nikmat. Kufur nikmat. Jadi apabila kita berjalan menuju kepada Allah, dalam keadaan hati kita rasa kita yang pandai, kita yang kuat, kita yang boleh buat segala-galanya. Segala-galanya kitalah yang datangnya. Datangnya kitalah. Ataupun sebab itulah yang menjadikan kita dapat nikmat itu. Sebab menjadikan dapat nikmat. Sebab dia bukan memberi nikmat. Sebab ni sebagai makam yang Allah beri kepada kita untuk supaya kita ni berusaha, supaya kita ni beribadah kepada dia. Dia sebab saja. Dia boleh dapat, boleh tak dapat, boleh jadi, boleh tak jadi. Boleh berjaya, boleh gagal. Ada orang bekerja, usaha dengan strategik, dengan macam-macam, Allah bagi berjaya. Ada orang yang tak bekerja, tak berusaha, berjaya juga. Ada orang yang bekerja berusaha, gagal, ada juga. Ramai. Cuba tengok SPM, berapa ramai yang dapat 9A, 8A, 10A. Tak ramai. Tetapi yang berusaha, ramai. Usaha ramai. Kadang-kadang berusaha lebih lagi daripada orang yang dapat 9A, 10A, 11A tu. Tapi Allah bagi kejayaan. Maknanya apa? Yang bagi itu Allah. Dan Allah menyediakan sebab musabab tadi supaya kita berubudiah pada dia. Supaya kita beribadah, berusaha. Sebab usaha tu ibadah. Usaha tu ibadah. Ikhtiar tu ibadah. Jadi ikhtiar itulah ubudiah kita pada Allah. Tapi Allah bagi, Allah tak bagi, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seseorang itu merasakan bahawa apa yang ada pada dia ini tidak rasa daripada Allah, maka itulah kufur Allah. Kufur kepada nikmat Allah. Bagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah menggambarkan kepada kita tentang segala itu dah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
Maknanya nak sebut kat sini, Allah gambarkan, katakanlah segala-galanya daripada Allah dan semua akan pergi kepada Allah. Katakanlah bahawa semua yang ada di langit, di bumi, semua ni kepunyaan Allah. Semuanya Allah punya. Tidak bergerak satu zarah pun melainkan dengan izin Allah. Ini semua adalah akidah. Baik. Dan kemudian apabila kita merasakan bahawa itu adalah merupakan suatu yang bukan daripada Allah, maka dia akan menghalang kita untuk mendekati Allah. Menghalang kita nak mendekati Allah. Sebab tu kadang-kadang kita heran, kenapa kita sembahyang, kita puasa, kita zikir, tapi kadang-kadang tak dapat, tak capai. Tak capai. Kadang-kadang kita kata tak boleh istiqamah, susah. Kenapa orang tu boleh istiqamah? Kita tengok suasana hati. Suasana hati. Apa yang membezakan seorang yang ada ilmu, seorang yang bersih hatinya, seorang yang faham tentang tazkiyah nafs, seorang yang faham tentang pembersihan jiwa, dengan seorang yang tak faham? Sama dia sembahyang. Allahu Akbar. 4 rakaat juga dia buat. Dia rakaat, dia sujud. Semua rukun-rukun fizikal semua dia buat. Rukun-rukun syariat, kita kata syarat-syarat sah, syarat-syarat yang wajib semua dia buat. Kan? Apa beza? Semua sama. Yang beza ialah hati. Pernah digambarkan oleh seorang, saya tak ingat siapa, mungkin Hasan Al-Basri. Dia kata apa? Dia kata ada orang tanya dengan dia, "Tuan, saya dah bersama dengan Tuan, jalan sama sebagainya." Kita sama je kita. Kita sama je, dia kata. Tuan solat, saya pun solat juga. Solat tahajud, saya tahajud. Tuan puasa, saya puasa. Tuan zikir, saya zikir. Tuan buat apa yang baik, saya contoh, saya ikut. Apa beza kita ni? Maka dia kata, yang bezakan kita bukan amalan zahir. Yang beza ialah apa yang ada dalam hati. Kita sembahyang. Tapi sejauh mana sembahyang yang khusyuk? Khusyuk tak nampak. Kita bersyukur. Tapi sejauh mana kita kufur? Kufur tak nampak. Syukur pun tak nampak. Sabar tak nampak. Jadi apa yang ada dalam hati? Ya, sebab itulah sebenarnya apabila kita melihat diri kita, kita tengok hati kita dulu. Orang beriman tengok hati dia. Tengok hati dia. Kalau kita masih tak rasa tubuh badan kita, nikmat yang ada pada kita, qada qadar yang ada pada kita, masih tak rasa daripada Allah, maknanya hati kita masih lagi kufur nikmat. Masih lagi. Ini suatu yang menghalang kita untuk nak bergerak. Nak bergerak. Mungkin kita sampai satu peringkat Allah halang kita. Rupa-rupanya dalam hati kita ada masih lagi keyakinan yang ragu-ragu contohnya. Ini perkara yang penting. Terutama di akhir zaman. Terutama di akhir zaman. Dan apabila kita bersyukur, kita nak kena rasa bahawa syukur itu untuk diri kita. Syukur untuk diri kita. Kita bukan bila bersyukur Allah bertambah dia punya kemuliaan dia. Tak ada kesan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah maha agung, maha kaya. Kan? Jadi apabila kita bersyukur, kan? Wa man yashkur fa innahu yashkuru li nafsihi. Siapa-siapa yang bersyukur itu, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk diri dia sendiri. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita nak kena lihat, kita kena bersyukur kerana bersyukur itu manfaat daripada kita. Allah tambah nikmat, Allah kekalkan nikmat, Allah tambah nikmat. Tambah nikmat ni apa maknanya? Bukan istidraj. Bukan istidraj, tambah nikmat. Baik. Di sinilah kita lihat bagaimana sesiapa yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan menguntungkan siapa-siapa ataupun menguntungkan Allah ataupun merugikan Allah, tapi dia akan rugi sendiri. Siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kalau kita guna nikmat untuk maksiat, maka kufur nikmat tadi tak ada kesan pada Allah. Allah tidak akan ada kesan apa-apa. Dia maha kaya. Ya, sebab tu tuan-tuan bapa, kita tengok dalam hati kita suasana-suasana ni. Jadi bila kita tengok balik suasana syukur, suasana kufur yang ada dalam diri kita ini, kalau ada lah perasaan-perasaan itu, kita kenal. Sebab tu saya nak cadangkan kepada tuan-tuan perempuan dalam hal ini, maka hendaklah kita memperdalamkan maksud zikrullah. Apa maksud zikrullah ni? Yang kita memperdalamkan ni, yang pertama kita kena pastikan kalau boleh dia jadi dalam bentuk wirid. Bentuk wirid. Maknanya dia berterusan. Dia berterusan. Kalau kita rasa susah nak berterusan, susahlah nak terus minta ke Allah. Dan kalau kita kata susah nak istiqamah. Kenapa tak boleh istiqamah? Kerana Allah tak bagi kita istiqamah. Allah bagi hukuman bagi kita.
Di zaman Bani Israel, ada seorang yang melakukan maksiat, buat maksiat. Kemudian selepas itu, Allah masih lagi bagi dia boleh juga ibadah. Dia buat maksiat, dia buat ibadah. Kemudian dia pun cakap dengan Nabi dia pada masa itu. Minta maaf, dia bukan cakap dengan Nabi, dia bercakap dengan Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku ni buat maksiat dan aku ni juga adalah juga buat ibadah sikit-sikit. Kenapa engkau tak hukum aku, ya Allah? Kenapa engkau tak hukum aku? Kenapa engkau tak hukum aku? Jadi Allah SWT berfirman, memberi wahyu kepada Nabi. Dia pada masa itu, pada zaman dia ada Nabi. Allah bagi wahyu pada Nabi, cakap pada orang ni. Cakap pada orang ni, yang kufur nikmat ni. Sesungguhnya, kan, aku telah pun memberi azab kepada engkau. Dalam keadaan engkau tidak sedar. Azab ni. Pernahkah engkau merasa khusyuk ketika solat? Engkau pernah rasa khusyuk tak ketika solat? Maka dia kata tak pernah. Itulah azab. Allah sekat nikmat. Allah sekat nikmat. Pernahkah kau rasa gembira? Ketika mendapat nikmat, gembira kerana aku? Tak pernah. Gembira pada nikmat? Pernah. Gembira kerana aku? Tak pernah. Tuan-tuan, pemerhati Allah, sebenarnya apabila kufur berlaku dalam kehidupan kita dan kita tidak benar-benar merawat tadi, maka dia akan menyebabkan nikmat-nikmat tadi terhalang. Kita boleh sembahyang, tapi sembahyang kita, solat kita tidak meningkat. Perasaan kita sembahyang makin lama makin hambar. Kita makin letih, kita rasa kita dah tak boleh apa dah. Inilah kita boleh capai. Inilah kita boleh capai. Rupanya ada kufur dalam hati kita. Apa kufur? Yang pertama, kita guna nikmat untuk buat maksiat. Yang kedua, kita guna nikmat untuk buat sesuatu yang halal, tetapi yang membawa kepada maksiat. Yang ketiga, kita tak perasan, kita tak rasa, kita tak mengetahui bahawa segala nikmat daripada Allah. Tak rasa. Ini 3 ciri-ciri kufur nikmat yang ada kepada para mukminin, para muslimin yang ada pada hari ini yang tak sedar. Sehingga sembahyangnya tak boleh meningkat. Allah halang. Allah halang. Baca Quran, setakat baca Quran tu, bulan Ramadan, kemain suka seronok lagi. Habis bulan Ramadan, masuk bulan Syawal mula kurang. Masuk bulan sampai Zulkaidah, Zulhijjah nanti, lagilah jauh. Kenapa? Rupanya ada perkara yang kita tak beres dalam hati kita, kekufuran yang berlaku. Sebab tu kita kena sensitif. Ini kita kata perkara yang penting untuk kita perhatikan pada malam ni. Ini sebut bermajlis dengan Allah. Kita nak rasa ada perasaan syukur bersama Allah. Baik. Macam mana digambarkan di sini, syukur mencakupi 3 perkara, 3 hal. Baik, syukur pada Allah ini dalam konteks suasana hati ini, dalam konteks hati, dalam konteks syukur keseluruhan, syukur keseluruhan ada 3 hal digambarkan oleh para ulama kita, antara Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia kata apa? Yang pertama, asyukru lisan. Syukur dengan mulut kita, dengan lisan. Jadi syukur dengan lisan ni apa? Jadi kita nak dapatkan syukur tammah, syukur yang sempurna. Syukur yang sempurna. Tadi kufur, tak kufur. Syukur yang sempurna yang boleh menyebabkan hati kita ni cepat pergi kepada Allah. Ni orang yang bersyukur ni, dia akan cepat pergi ke Allah. Berbeza dengan yang lain. Sebab sabar kan dalam keadaan lebih mudah daripada syukur sebenarnya. Sebab sabar ni kita terpaksa. Allah ambil sesuatu daripada kita, kita tak boleh buat apa, terpaksa sabar. Macam itulah kan. Tapi kalau syukur ni, Allah bagi kepada kita nikmat, kemudian kita boleh bersyukur kepada dia dengan nikmat itu. Kita tidak kufur dengan nikmat. Jadi syukur ni, dia ada 3 tahapan yang kita kena tengok macam mana nak menyempurnakan syukur kita. Yang pertama, syukur dari sudut lisan. Syukur lisan. Syukur dari sudut lisan ini ialah yang pertama sekali kita mengucap Alhamdulillah. Bila kita dapat nikmat, kita sebut Alhamdulillah. Sekali puji bagi engkau, ya Allah, sekurang-kurangnya. Contohnya macam Rasul sallallahu alaihi wasallam bila dia nak minum air kan, bismillah, minum. Alhamdulillah. Bila air itu telah menjadi rezeki kepada dia, dah masuk dalam tubuh badan dia, dia tahu dia jadi rezeki dia. Alhamdulillah. Setiap teguk disebut Alhamdulillah. Kita dah sedawa, dah sengkak, perut tak boleh nak masuk pun belum tentu sebut lagi Alhamdulillah.
Jadi yang pertama syukur, lidah ini, ya, yang pertama dari sudut lisan kita menyebut alhamdulillah. Bila dapat nikmatnya, alhamdulillah. Kita katakan kita bangun pagi, alhamdulillah. Dapat bangun, alhamdulillah. Nikmat bangun. Kita tiba-tiba kita nak naik kereta sampai, alhamdulillah. Segala yang kita perasan yang syukur, kita perasan nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu orang yang syukur dengan lisan. Ini yang pertama lisan. Yang kemudian yang kedua, dia menyebut nikmat Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan ni maknanya dia cerita tentang nikmat Allah kepada orang. Pada orang, cerita pada orang. Kan? Contohnya kita berniaga. Hari ni berniaga, untung dapat RM100. Kan? RM100 bersih untung. Ataupun RM1,000 untung. Balik rumah dengan anak isteri dia. Alhamdulillah, ayah hari ni berniaga, dapat RM1,000 untung. Allah bagi RM1,000. Jadi kita memberitahu kepada seseorang tentang nikmat Allah. Beritahu tentang Allah bagi nikmat. Maka itu adalah merupakan syukur lisan. Kita selalunya cerita bila kita rugi. Alah, aku tak dapat jawablah soalan tu. Kita cerita kat orang. Alah, aku hilang beg lah. Aku ada masalah lah. Bila ada masalah, kita cerita kat orang. Bila ada kesusahan, kita cerita kat orang. Dan bila kita rugi, kita cerita kat orang. Satu kampung tahu kita rugi. Tapi bila kita dapat nikmat, kita tak cerita pun kat orang. Allah bagi nikmat kat kita. Sedangkan Allah amat-amat berbangga dengan hamba-Nya yang berbangga dengan nikmat yang Allah bagi pada dia. Kita baca dalam surah Ad-Duha. Wa amma bi ni'matin rabbika fahaddits. Maka nikmat Allah itu kamu sebutkanlah, kamu zahirkanlah. Ini surah Ad-Duha yang kita baca. Jadi lisan, syukur lisan yang kedua ni, suasana hati yang gembira. Suasana hati yang gembira tu menyebabkan dia cerita pada orang. Dia nak menceritakan kepada orang sebab dia seronok, dia gembira, Allah bagi nikmat kat dia. Hari ni kan alhamdulillah, kan, balik daripada pejabat ni, walaupun kereta banyak tapi jalannya cepat sampai. Sepatutnya sampai pukul 7, tengok pukul 6 dah sampai. Kan, pukul 5 keluar, pukul 6 dah sampai. 1 jam dah sampai. Selalunya sampai pukul 7 ke 10. Kadang-kadang kalau jam teruk. Alhamdulillah, sebut nikmat Allah. Jadi kita menyebut nikmat Allah, kita menyebut nikmat Allah itu, kita mengisahkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang. Tahaddus bi ni'matillah, kita menceritakan nikmat Allah kepada seseorang, maka ini adalah merupakan syukur lisan. Syukur lisan. Jadi kena cerita pada orang. Ini penting tuan-tuan. Jadi bila kita untung, kita diam. Bila dapat nikmat, kita diam. Tak cerita kat orang. Cakap kat anak-anak. Tapi jangan cerita kita yang terror. Kita yang kuat, kita yang pandai. Cerita Allah bagi. Hari ni Allah bagi makan sedap. Alhamdulillah Allah bagi makan sedap. Selalunya makan tak selera. Ni makan selera. Alhamdulillah. Apa makan tadi? Makan nasi, lauk telur je. Itu tak sedap lah. Kalau orang lain nampak tak sedap. Lauk telur itu je. Tapi alhamdulillah selera habis. Sampai 2-3 kali tambah selera. Allah bagi selera. Alhamdulillah. Kita cerita kat orang. Cerita nikmat yang Allah bagi itu satu ibadah. Dapat pahala. Dapat pahala. Sebab kita nak mengeluarkan suasana gembira dalam hati kita. Ini suasana orang yang berjalan menuju kepada Allah ni. Dia bukan seorang-seorang dia cerita kat orang. Tapi bukan cerita tentang nikmat itu. Tapi cerita tentang Allah bagi nikmat. Allah yang bagi nikmat. Ini kadang-kadang kita terlupa. Kan? Sedangkan ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua. Yang ketiga, nikmat lisan juga. Ini satu benda yang kadang-kadang kita terkeliru. Kita kena menampakkan, menzahirkan nikmat. Izharuha. Kita menzahirkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud menzahirkan nikmat? Ini termasuk dalam nikmat syukur, syukur lisan. Iaitu kita menampakkan nikmat yang ada pada kita. Menampakkan nikmat yang ada pada kita. Macam sombong aja kan. Ni saya cerita sikit.
Menampakkan nikmat ni bukanlah maknanya kita ada duit RM1,000, kita keluarkan daripada poket kita, tunjuk kat orang, aku ada RM1,000, RM1,000 macam itu. Bukanlah macam itu kan. Jadi maksudnya kita menampakkan nikmat, menzahirkan nikmat kita, sebagaimana ayat Allah tadi, Ad-Duha, contohnya tadi. Iaitu contohnya kita berpakaian dengan pakaian yang elok. Kita berpakaian dengan pakaian yang elok. Menampakkan bahawa kita dapat nikmat Allah. Jadi, kita berpakaian dengan pakaian yang elok. Supaya kita nak menampakkan kita dapat nikmat daripada Allah. Hati kita nak tunjukkan nikmat daripada Allah. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala tak melarang kita pakai pakaian yang mahal. Kalau kita mampu, apa salah beli baju mahal? Tak salah. Allah tak marah. Kalau kita mampu beli baju mahal, belilah. Ada orang mampu beli baju RM5, tak apa, RM5 lah. Ada orang boleh beli baju sampai RM500, belilah baju RM5. Allah tak marah. Kita membeli pakaian yang mahal, berkenderaan yang mahal. Tapi niat kita pakai dan berkenderaan tadi, niatnya lah untuk menzahirkan nikmat Allah. Itu niat dia. Niat dia menzahirkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukannya nikmat kita kata pakai ni untuk menunjukkan kita kaya, bukan. Baik. Jadi nikmatnya, apabila kita menzahirkan, menampakkan nikmat Allah tadi, maka Allah akan bangga. Allah yang maha agung, Allahu Akbar, Allah maha besar. Bila hambanya pergi ke hadapan orang, dia seorang Muslim, seorang mukmin yang berpakaian elok, dia mampu berpakaian elok. Dia mencari pakaian elok, supaya dia menzahirkan nikmat Allah. Orang Islam bukan lekeh. Orang Islam bukan apa kata miskin. Orang Islam ni kan berwibawa. Maka digambarkan para ulama, menzahirkan nikmat Allah itu akan membawa kepada Allah berbangga dengan hamba-Nya tadi, dan kita sembunyikan nikmat Allah, Allah akan murka dengan kita. Kita sembunyikan nikmat Allah, Allah akan murka dengan kita. Tapi jangan berlagak. Ini beza. Kita pakai baju yang mahal untuk menampakkan, menzahirkan nikmat Allah, dengan pakai baju mahal nak tunjuk-tunjuk, itu berbeza. Atau berlagak, itu berbeza. Atau sombong, itu berbeza. Ada perbezaan yang tipis. Ini kena hati-hati. Ada satu perbezaan yang tipis di dalam kita nak menzahirkan nikmat Allah ini. Ini kena hati-hati. Sebab tu kalau ada orang tak mampu, tak payah. Kalau hati dia tak mampu, tak. Tapi sebenarnya menzahirkan itu satu pahala. Satu besar pahalanya. Sebab kita nak menunjukkan Allah ni maha agung. Maha cantik, maha hebat. Dan kita bukan membazir. Kita buat sesuatu yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Baik. Jadi sinilah apa bezanya. Perbezaan yang tipis di antara menampakkan nikmat Allah dengan kita berlagak sombong. Sebab dua-dua sama. Dua-dua memperlihatkan baju yang cantik. Contohnya, baju yang cantik. Pakai baju yang cantik. Contohnya kita beli tudung yang lawa sikit. Tudung yang, mungkinlah orang hari ni tudung yang menutup aurat lah syarat dia. Semua mungkin ada lah. Tidak tipis. Tapi cantiklah sikit banding dengan biasa orang perempuan kita kan. Ataupun orang lelaki pakai pakaian yang berwibawa. Orang tengok berwibawa contohnya. Jadi apa beza di antara orang yang menampakkan, menzahirkan nikmat Allah dengan orang yang berlagak, yang sombong tadi? Dengan pakaian yang bagus, yang mungkin ada harganya sedikit, mahal sedikit. Zahirnya nampak sama. Tetapi orang yang berlagak akan dapat dosa. Orang yang menampakkan nikmat Allah akan dapat pahala. Apa perbezaan dia? Contoh. Dalam berpakaian. Seseorang itu berpakaian dengan pakaian yang bagus, yang mungkin mahal, untuk menampakkan nikmat Allah. Tiba-tiba dia nampak ada seorang lain berpakaian bagus macam dia. Ada orang lain pakai macam dia juga. Maka hati dia rasa seronok, rasa gembira, kerana orang tu pun dapat nikmat Allah juga. Orang tu dapat nikmat Allah. Dia rasa gembira. Hati ni tandanya. Maknanya bila tengok orang tu pun pakai cantik juga, dia gembira. Orang tu pun dapat nikmat Allah macam dia juga. Dia rasa gembira. Dia rasa seronok. Sebab ada orang lain yang juga dapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi kalau seseorang itu dia berlagak, dia menunjuk-nunjuk, nak jadi sombong, contohnya, dia berpakaian bagus, berpakaian mahal sikit mungkin, ada orang lain berpakaian bagus macam dia, maka dia sakit hati kat orang tu. Dia nak menandingi orang tu, aku nak kena pakai lagi mahal ni. Dia ni alah lekeh, aku ingat aku seorang yang pakai. Rupa-rupanya dia boleh pakai, aku nak pakai. Ini orang yang menunjuk-nunjuk. Bila dia melihat seseorang itu mendapat nikmat, mendapat satu yang besar, satu yang kita kata berwibawa tadi, maka dia mula rasa hati dia rasa, wah, aku nak kena lebih baik daripada dia. Aku nak kena lebih hebat daripada dia. Aku nak kena lebih tinggi daripada dia. Dia rasa tertekan, sakit hati dia. Itu maknanya dia memakai bukan menzahirkan nikmat Allah, tetapi dia menunjuk-nunjuk. Dia berlagak, dia sombong. Yang ini dosa, yang ini haram. Ini haram. Naik kereta. Dia berbangga dengan kereta sebab dia kaya. Dia berbangga dia kaya, dia kereta dia hebat. Contohnya. Sepanjang dia naik, maka sepanjang itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuk dia. Kerana dia berbangga dengan diri dia. Ini perbezaan yang tipis. Ada orang yang cuba menandinginya, maka orang sombong itu pun nak tunjuk dia lebih daripada orang itu. Ini namanya sombong. Kibriya, ini namanya riak. Jadi jiwa orang yang dekat dengan Allah. Ini sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, tak salah nak pakai baju elok sikit contohnya. Kan? Baju yang elok sikit, naik kereta elok sikit. Kita mampu, apa salahnya? Nak menunjukkan orang Islam ini berwibawa. Tidak salah. Kita memakai pakaian mengikut kemampuan kita. Anda sebut kat sini, jiwa orang yang dekat dengan Allah, maka ketika dia melihat orang lain mendapat nikmat daripada Allah, hati dia gembira. Hati dia senang. Bukan senang sebab dia kaya dengan saya kaya dengan dia kaya, saya kaya, dia kaya, saya boleh sama-sama dengan dia. Bukan. Tetapi sebab nikmat Allah, Allah bagi kat dia, alhamdulillah. Ada juga orang Islam lain, dia rasa seronok, rasa gembira. Maka sebab tu kita jangan buruk sangka dengan orang Islam pakai pakaian yang cantik-cantik sikit. Ni pakai nak menunjuk lah ni. Tak semestinya. Baik. Sekiranya dia dengki, hasad, maka sebenarnya dia seronok dengan kemewahan dunia, maka dia kufur nikmat. Yang itu kufur nikmat. Itu perbezaan dia tipis. Perbezaan dia tipis. Sebab tu kalau kita tak mampu, tahan dululah. Kalau tak mampu, tahan dulu. Tapi kalau mampu, tak apa. InsyaAllah pakailah. Kita mampu pakai baju yang elok sikit, pakai baju elok sikit. Supaya orang, manusia lain, terutamanya orang yang jahil pemikiran dia, tidak merendahkan orang Islam. Sebab orang lain nampak pakaian je, tak nampak dalam. Imam Ahmad contohnya, pakaian dia jaga. Dia pakaian jubah dia jaga. Tapi dalam dia koyak-koyak. Dalam baju dalam dia tu koyak-koyak. Tapi pakaian luar dia cantik, hebat. Dia pakai minyak wangi dia, jauh orang boleh bau. Bila dia datang tu orang boleh bau minyak wangi dia. Tapi dia bukan nak menunjuk-nunjuk, tapi nak menzahirkan nikmat Allah bagi. Nikmat Allah bagi. Jadi kita kena menzahirkan nikmat Allah. Tapi niatnya itulah. Niatnya mestilah untuk nak menzahirkan nikmat Allah. Sebab tu kita kena bermula dengan syukur lisan tadi. Yang mula-mula alhamdulillah, nak rasa tenang, gembira, kita cerita kat orang. Kemudian barulah kita akan boleh kepada peringkat yang ketiga ini. Ketiga ini kita menzahirkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syukur lisan juga yang terakhir sebagai syukur lisan. Syukur lisan. Kita baru masuk syukur. Ada 3 kan. Yang pertama syukur lisan. Dia ada beberapa peringkat tadi. Kemudian yang keempat ini ialah dia mendoakan. Dia memuji, dia mendoakan makhluk perantara yang menyebabkan dia mendapat nikmat. Contohnya, kalau ada orang bagi hadiah kat dia. Kan, dia pun cakap, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak-banyak. Maknanya, semoga Allah memberikan balasan yang sebanyak, kebaikan yang sebanyak-banyaknya kepada kamu. Maksudnya kita mendoakan orang yang memberikan bantuan bagi kita, biiznillah, dengan izin Allah. Nikmat tadi, bagi duit lah, bagi bantuan lah. Kita ucapkan terima kasih kat dia. Kita doakan dia, maka itu maknanya syukur. Syukur. Kita mendoakan orang yang menolong kita. Syukur. Itu maksud sebahagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Jadi orang yang ada sifat ini, maka sekiranya kita ada sifat ini, maka syukur lisan, maknanya kita boleh sebut alhamdulillah, kita boleh sebut mengisahkan cerita ke orang tentang nikmat Allah,
kita menzahirkan nikmat Allah, kemudian kita boleh bersyukur dengan kita berterima kasih, kita memuji, kita berdoa orang yang tolong kita tadi, maka ini 1/3. Syukur kita bawa 1/3. Yang kedua ialah dipanggil syukrul arkan. Tadi lisan, ni arkan. Arkan ni apa? Anggota badan. Syukur anggota badan. Apa maksud syukur anggota badan? Ialah apabila anggota badan kita ini, bila kita diberikan nikmat oleh Allah, maka kita beramal. Kita taat kepada Allah, beramal. Maka bila anggota badan kita beramal, maka itu maksud syukur. Allah bagi mata, jaga mata. Allah bagi hidung, jaga hidung. Allah bagi lidah, jaga lidah. Supaya tidak melakukan yang haram. Allah bagi telinga, jaga telinga. Allah bagi tangan, jaga tangan. Maksudnya jaga nikmat. Allah bagi kereta, jangan sampai kereta yang ada tu menggunakan maksiat. Buat untuk pergi buat benda-benda maksiat. Ini sebut syukur arkan anggota badan kita. Maka inilah akan orang yang menggunakan anggota badan untuk bersyukur pada Allah, maka dia sebut. Dan yang pertama tadi, maka dia 2/3. 2/3 syukur. Yang terakhir ialah syukrul jannan, iaitu syukur hati. Hati kita pun mesti bersyukur. Apa maksud syukur hati? Syukur hati ni maknanya kita mengiktiraf, kita mengakui nikmat ini berasal daripada Allah, dan hati kita gembira dan tenang dengan nikmat itu. Maknanya kita rasa, kita mengaku, kita sedar, kita tahu, kita faham bahawa nikmat daripada Allah. Hati rasa dan hati gembira. Dan dia gembira kerana daripada Allah. Bukan gembira kerana nikmat tu. Contoh dia dapat duit. Dia bukan gembira sebab duit tu. Dia gembira sebab dia rasa Allah bagi dia duit. Hati rasa Allah bagi duit, dia gembira. Dia rasa ni Allah pemberian Allah. Maka merasai ini pemberian Allah, gembira dengan pemberian Allah, maka itulah syukur hati. Syukur hati. Jadi syukur hati ini, contohnya kalau kita sebut kat sini, contohlah Allah bagi kita RM10,000. Allah bagi kita RM10,000. Maka kita pun cakap Alhamdulillah. Katalah kita dapat untung apa? RM10,000. Alhamdulillah, lidah kita sebut Alhamdulillah. Kemudian kita pun ceritakan pada anak kita, Allah hari ni Allah bagi RM10,000 untung, contohlah. Kita pun ceritakan nikmat Allah kepada kita, pada kawan-kawan kita, pada saudara kita. Kemudian kita doakan orang yang berurusan dengan kita, kita doakan dia. Dan kita mengakui bahawa duit itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gembira duit itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini telah mendapat 2/3. 2/3. Maknanya dari 3 bahagian. Bahagian pertama, Alhamdulillah, mengisahkan cerita kat orang nikmat tadi, menzahirkan, kemudian kita terima kasih, doakan orang yang tolong kita tadi. Dan kemudian hati kita pula merasai bahawa ini daripada Allah, mengiktiraf pemberian Allah, merasai pemberian Allah. Hati kita faham pemberian Allah. Hati kita gembira dengan pemberian Allah. Maka nombor 1 dan nombor 3. Nombor 1 dan nombor 3. Ini maknanya 2/3. Syukur tu 2/3 kata para ulama. Maka dia kata apabila dengan duit je tadi, dengan syukur yang 1 dan 3 tadi, hati dan lisan tadi, tiba-tiba dia melakukan amal taat, maka dia sedekah, infak, dia belanja orang makan, dia melakukan benda yang baik, maka syukurnya 100%. Barulah sebut tamam, syukur yang sempurna. Mana apa syukur yang sempurna? Ini kita kena faham ni. Bila kita faham ni, kita boleh train diri kita supaya mendapat syukur yang sempurna. Ini nak mujalasah dengan Allah. Hati kita nak dalam majlis Allah. Syukur yang sempurna, hati dia, lisan. Lisan kata apa? Alhamdulillah. Lisan dia cerita dengan orang, nikmat daripada Allah. Lisan dia berterima kasih pada orang yang tolong dia. Lisan dia menzahirkan nikmat Allah tadi. 4. Kemudian hati dia pula rasa ini daripada Allah. Ni nikmat ni, duit ni daripada Allah ni. Bukan syarikat bagi. Tak, syarikat bagi sebab ni. Tapi Allah yang bagi hakikatnya. Dia rasa daripada Allah. Dia rasa gembira. Kemudian dia gunakan duit itu untuk pada taat pada Allah. Maka kompletlah, sempurnalah syukur. Barulah disebut syukur yang sempurna 100%. Ini kita kena faham ni. Bila kita faham yang ini, baru kita boleh amal.
Kita beramal secara sedar, bukan beramal ikut-ikut. Alhamdulillah, syukur dah. Aku dah sebut Alhamdulillah dah. Aku dah sembahyang dah. Syukur. Belum tahu lagi. Baik. Contohnya tuan-tuan, kita dapat RM10,000. Kemudian kita bersyukur, cakap Alhamdulillah, kita cerita kat keluarga kita, nikmat daripada Allah, kita menzahirkan nikmat itu. Kemudian kita mendoakan orang yang tolong kita, kemudian hati kita mengiktiraf Allah SWT memberikan nikmat, hati kita gembira dengan nikmat duit yang Allah bagi tadi, tiba-tiba bahagian amal kita buat maksiat, kita beli barang-barang yang maksiat, kita buat benda-benda yang maksiat, maka dia hanya bersyukur 2/3. 1/3 tak, yang bahagian anggota tu tak, bahagian amal tu tak. Jadi apabila berlaku ketiga-tiga ni, barulah digambarkan oleh para ulama kita sebagai syukur yang tammah, syukur yang lengkap. Bila dia menyangkutkan hati, dia menyangkutkan daripada lisan dan menyangkut pada anggota, amalan anggota badan kita. Dan bila kita berlakukan perkara ini, barulah kan kita disebut mujalasah, kita bermajlis dengan Allah. Kita bersama dengan Allah, dengan zikirnya, dengan fikirnya. Jadi dalam aktiviti syukur tadi tu, dia ada zikir, dia ada fikir. Dia ada zikir, apa zikirnya tadi? Zikirnya dia sebut Alhamdulillah. Hati dia rasa tenang, gembira dengan pemberian Allah. Kemudian berfikir, masih bila berfikir? Dia nak menzahirkan, dia berfikir. Menzahirkan kepada orang, nak cerita pada orang, dia berfikir. Macam mana nak sampaikan nikmat Allah ni supaya orang lain bersyukur sama macam dia. Kemudian dia beramal, itu berfikir. Maksudnya zikir dan fikir berjalan dalam satu kalimah syukur. Syukur meliputi zikir dan fikir. Syukur meliputi suasana-suasana mujalasah untuk kita bermajlis dengan Allah. Jadi suasana ini kita nak kena lakukan cara istiqamah. Istiqamah sampailah akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersyukur. Maka jadilah kita yang digambar sebagai abdan syakura, iaitu hamba yang bersyukur. Barulah kita jadi orang yang special. Baik, antara perkara yang akan menyebabkan kita mendapat 100% syukur ni ialah berada dalam majlis ilmu. Ni antara perkaranya. Bila kita dalam majlis ilmu macam ni, kita sebenarnya telah bersyukur 100%. Kenapa? Antaranya kita dah menggunakan anggota badan kita. Lidah kita dah sebut Alhamdulillah. Kita nak rasa syukur ke Allah, kan? Kita sebut, kita kisahkan. Allah bagi kita mata, Allah bagi kita telinga, Allah bagi kita nikmat. Kita mengisahkan, kita mengingatkan. Kemudian tubuh badan kita berada dalam majlis untuk mendapatkan ilmu. Kemudian kita mana komplit lah. Jadi 100% syukur bila kita berada dalam majlis ilmu. Bila kita berada dalam majlis ilmu, majlis zikir, maka 100% syukur 100%. Jadi banyakkan majlis ilmu. Tapi kalau dapat duit, belum tahu 100%. Belum tahu. Dapat baju baru, belum tahu. Jadi nikmat sebenarnya ilmu bersama ilmu. Ini antaranya. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan rahmat Allah, kan? Insya-Allah kita akan sambung mujalasah ni, bahagian syukur ini. Insya-Allah satu poin yang penting yang menakutkan kita. Menakutkan kita ialah apabila Allah bagi nikmat pada kita. Allah bagi nikmat pada kita. Allah bagi nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Kita ingat kita orang yang bersyukur. Kita ingat kita orang yang bersyukur. Allah bagi nikmat, tambah nikmat, bagi nikmat, tambah nikmat. Tapi rupa-rupanya istidraj. Rupanya istidraj. Rupanya satu lanjuran daripada Allah. Maknanya apa lanjurannya? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat, tetapi sebenarnya Allah nak membinasakan kita. Ini orang yang tak perasan akan perkara ini, maka insya-Allah kita akan sambung pada masa yang akan datang. Kalau sempat esok, tapi saya rasa tak sempat, besok saya travelling. Jadi insya-Allah kemungkinan hari apa hari Senin ataupun Selasa. Mungkin hari Selasa, kalau tak sempat Khamis depan lah, insya-Allah. Tapi tajuk depan ni tuan-tuan amat penting. Kenapa saya kata amat penting? Sebab sebenarnya di negara kita ni di Malaysia ni, khasnya saya melihat sebenarnya ramai orang yang sedang diancam dengan bencana istidraj. Mereka diberi kekuatan, diberi kesihatan, diberi macam-macam. Tapi rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala nak membinasakan.
Sebab tu kita nak kena buat dakwah. Kita nak kena buat dakwah, nak kena buat tarbiyah, nak kena hidupkan suasana ni. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan sentuh dan suasana ini penting untuk kita faham dalam kita memahami hakikat mujalasah bersama Allah ini. Maksudnya kita nak memahami hakikat zikir dan berfikir yang kita nak lalui, yang kita nak praktik. Jadi insya-Allah kita target seminggu lah. Kalau saya bagi notis kata cepat Senin ke Selasa ke, saya akan bagi notis. InsyaAllah kita akan buatlah masa tu. Kalau tak hari Khamis, gitulah Rabu Khamis insyaAllah. Sebab sekarang ni kadang-kadang kena travelling. Weekend saya kena travelling. Setakat ni lah ada beberapa perkara saya kena lakukan. Dan tuntutan dan keperluan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan arkan anggota badan kita. Dan marilah sama-sama kita mengelakkan 3 ciri-ciri kufur nikmat yang akan menghalang kita daripada mendapat nikmat istiqamah. Antara sebab kita tak boleh istiqamah ada sifat kufur nikmat. Kita dah sebut 3 tadi. Yang pertama, kita kufur nikmat apabila kita ada nikmat kita buat maksiat. Yang kedua, apabila ada nikmat kita buat sesuatu yang halal tetapi bawa kepada maksiat. Yang ketiga, bila kita tak rasa Allah bagi nikmat. Kita rasa orang bagi. Kita tak rasa Allah SWT yang memberi itu adalah kufur nikmat juga. Jadi mudah-mudahan bila kita faham akan hakikat ini, insya-Allah kita boleh meneliti hati kita dan kita banyakkan istighfar. Kita banyakkan istighfar. Kita banyakkan mengadu pada Allah kelemahan kita. Dan kemudian kita minta supaya Allah SWT memberikan kekuatan untuk hati kita bersyukur pada Dia. Dan bila kita bersyukur, Allah tambah nikmat. Allah tambah nikmat, insya-Allah. Jadi insya-Allah akan datang kita akan sebut bagaimana keadaan nikmat yang bertambah. Nikmat yang bertambah dan kemudian pada masa itu nikmat tu berkembang tetapi rupa-rupanya itulah balak daripada Allah, istidraj. Insya-Allah kita akan bincang tajuk itu dalam konteks mujalasah dan konteks hati kita. Nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah kita doa rabitah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wasik Allahumma رابطتها وعد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على طريق الدعوة وطريق التربية وطريق الجهاد في سبيل الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mohon kalau boleh disebar-sebarkan, di-sharekan dengan orang lain insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.